Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berkesempatan untuk bertemu di alam maya untuk sama-sama kita mempelajari topik yang bakal saya kongsi nanti. Topik yang bakal saya kongsi adalah berkenaan fiqh. Bukan saja fiqh, tapi fiqh khusus untuk wanita. Tajuknya adalah fiqh darah wanita. Sebelum saya masuk ke bab ini, ingin saya berkongsi kepada para penonton sekalian tentang perkataan fiqh itu sendiri. Mungkin ramai di antara kita biasa mendengarkan perkataan fiqh daripada asatiza, dari guru, dari ibu bapa. Tetapi, tahukah kita apakah yang dimaksudkan dengan perkataan fiqh itu? Apakah hakikat fiqh itu sendiri? Adakah ianya hanya sekadar sebuah subjek yang kita pelajari pada kelas-kelas fardu ain sahaja, atau ia membawa makna yang lebih dari itu? Para penonton yang dirahmati Allah, fiqh itu merupakan perkataan bahasa Arab. Dan secara bahasa, ianya bermaksud al-fahmu, iaitu kefahaman. Dan para ulama ada yang mengatakan bahawa fiqh itu secara bahasa ianya pun memberikan makna bukan sekadar al-fahmu, bahkan al-ilmu, al-fahmu wal-ilm, iaitu kefahaman dan pengetahuan. Adapun fiqh mengikut istilah para ulama, ianya adalah hukum-hukum syariat ataupun cabang yang digali dan diistinbatkan dari dalil-dalil yang lebih terperinci. Jadi, hakikat fiqh itu sendiri adalah hukum-hukum syariat, tetapi ianya lebih terperinci, yang mana para ulama telah pun membahagikan perincian-perincian ini di dalam beberapa topik ataupun tajuk. Sebagai contoh fiqh mengikut topik adalah fiqh ibadah yang membahaskan tentang rukun-rukun, syarat wajib, perkara-perkara yang membatalkan dalam ibadah dan lainnya. Fiqh muamalat yang membahaskan tentang jual beli, perniagaan dan lainnya. Fiqh munakahat yang membahaskan tentang hukum atau isu sekitar pernikahan, perceraian dan lainnya. Dan untuk mendapatkan hukum-hukum syariat buat amalan yang beraplikasi pada ilmu fiqh mengikut segenap ruang dan konteks yang sesuai bukanlah mudah. Ianya perlu ketelitian, pembacaan, kajian yang mendalam, penguasaan bahasa dan lainnya pada ilmu-ilmu seperti usul fiqh, qawaid fiqh dan banyak lagi. Ketetapan hukum-hukum di fiqh diketahui berdasarkan penelitian terhadap dalil-dalil syarak, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas dan sebagainya oleh para ahli fiqh ataupun mujtahid. Salah satu sebab mengapa saya ingin berkongsi tentang pengenalan fiqh secara ringkas supaya kita tidak mudah melatah terhadap sesuatu hukum yang telah pun diteliti dan dikaji secara mendalam oleh para ulama. Walaupun para ulama mempunyai perbezaan pendapat terhadap sesuatu hukum, tetapi perbezaan mereka ini berdasarkan ilmu dan kajian. Ianya bukanlah untuk membingungkan kita, tetapi untuk memudahkan kita menyesuaikan hukum-hukum tertentu terhadap keadaan kita pada ketika ini. Peranan manusia, khususnya peranan kita sebagai umat Islam adalah untuk mencari ilmu, untuk berusaha mengkaji, mencari ilmu dan kemudiannya cuba mengamalkan dengan penuh keyakinan segala amalan dan ibadah dengan harapan amalan dan ibadah ini dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, saya akan kembali pada topik utama pada segmen ini, iaitu tentang fiqh wanita.
Tajuknya adalah Fiqh Darah Wanita. Dan tajuk ini adalah sebuah tajuk yang agak berat dan cukup rumit. Namun ianya penting buat kaum wanita mempelajarinya kerana ianya berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti solat, berpuasa, hatta hubungan intim antara suami isteri. Dan biasanya kita akan mempelajari darah wanita dalam bab ibadah pada bab penyucian, iaitu taharah. Seperti topik-topik dalam kitab fiqh, topik-topik yang lain dalam kitab fiqh, topik darah wanita ini juga mempunyai banyak hukum dan pastinya mempunyai perbezaan pendapat antara para ulama. Sebagai contoh, pada warna darah wanita. Dalam mazhab Hanafi, mereka mencatatkan warna darah wanita itu ada 6. Manakala dalam mazhab Maliki ada 3 warna darah wanita. Buat mazhab Syafi'i, kami mempelajari darah wanita itu ada 5 warna. Dan perbezaan pendapat ulama bukanlah untuk kita mempertikaikan ataupun mempertelingkahkan. Kerana setiap dari mereka mempunyai sokongan-sokongan dalil yang kuat. Dan mereka adalah para ulama yang layak memberikan ijtihad. Peranan kita pula sebagai seorang wanita Muslim adalah untuk bersungguh-sungguh dalam mencari tahu, mencari ilmu dan kemudiannya mempelajarinya dengan sebaik mungkin dan setelah itu kita mengamalkan dengan penuh keyakinan. Saya akan memberikan pengajian fiqh darah wanita ini berpandukan mazhab Syafi'i. Dan banyak kitab-kitab yang telah saya rujuk dan antara salah satu kitab yang menjadi panduan rujukan saya adalah kitab Al-Ibanah wal-Ifadah fi Ahkamil Haidhi wal Nifasi wal Istihadah ala al-Madhab Al-Syafi'i. Ianya adalah sebuah kitab yang membahaskan tentang hukum-hukum haid, nifas, istihadah berpandukan madhab Al-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Sayyid Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saqaf. Alhamdulillah, saya telah pun siapkan slide untuk pengajian kita yang bertajukkan fiqh darah wanita. InsyaAllah kita akan bahaskan tentang 3 jenis darah iaitu haid, nifas dan istihadah. Setiap satu dari darah ini mempunyai hukum tersendiri. Dan topik ini bukanlah topik yang mudah, jadi kita perlu fokuskan minda kita, fokuskan hati kita dan memohon kepada Allah SWT supaya memudahkan kita dalam mempelajari topik ini. Sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelum ini, banyak kitab-kitab rujukan yang boleh kita dapati tentang bab darah wanita. Namun rujukan utama saya adalah kitab Ibanah wal-Ifadah. Dan kitab ini mengajarkan tentang hukum-hukum haid, nifas dan istihadah berdasarkan berpandukan madhab Al-Syafi'i. Jadi mungkin antara para penonton pernah mempelajari bab darah wanita dan mendapati bahawa hukum-hukum yang pernah kita pelajari sebelum ini berbeza dari hukum-hukum yang bakal saya ajarkan nanti. Seperti mana yang saya sebutkan awal-awal lagi, perbezaan pendapat itu tidak dapat kita hindari. Kerana dalam fiqh itu mempunyai banyak hukum dan banyak pendapat dari para ulama. Hanya saja buat pengajian pada segmen saya ini, saya ingin menjelaskan, memberikan pengajian, berkongsi kepada para penonton sekalian hukum-hukum darah wanita yang merujuk kepada kitab yang telah ditulis oleh para ulama dan ianya berdasarkan madhab Al-Syafi'i. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala
ada menyatakan tentang wanita yang mengalami haid. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman pada surah Al-Baqarah, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang sedang mengalami haid. Ketika seorang wanita sedang dalam keadaan haid, dalam keadaan hadas, maka dilarang buat suaminya untuk mendekati, untuk berhubungan dengan wanita itu. Ianya tidak bermakna bahawa wanita yang sedang mengalami haid itu perlu dijauhkan dari semua orang. Tidak. Kerana ada hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Sayyidah Aisyah ketika itu sedang berada dalam keadaan haid. Kemudian beliau pun minum dari sebuah bekas dan meletakkan bekas itu. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bekas yang sama dan minum dari tempat Sayyidah Aisyah minum, di mana bibir Sayyidah Aisyah terletak tadinya itu. Ini menunjukkan bahawa Islam tidak menjadikan ataupun tidak melihat wanita yang dalam keadaan hadas itu sebagai keadaan yang menjijikkan. Tidak. Tetapi ada beberapa ibadah yang tidak dapat dilakukan oleh wanita yang sedang mengalami haid. Itu bukan kerana mereka itu kotor, tapi ada hikmah di sebaliknya. Kemudian hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas wanita di kalangan anak Adam. Kita sudah pun berada pada slide yang akan membahaskan tentang 3 jenis darah wanita. Darah yang pertama adalah haid, darah kedua adalah nifas, darah yang ketiga adalah istihadah. Kesemuanya adalah darah yang berbeza dan mempunyai hukum yang berbeza. Darah haid merupakan darah semula jadi yang biasa dialami oleh setiap wanita dan ianya keluar atas sebab kesihatan dan pada waktu yang tertentu. Darah nifas pula adalah darah yang keluar setelah melahirkan dan rahim telah kosong dari bayi atau dari gumpalan darah atau dari gumpalan daging. Darah istihadah pula adalah darah penyakit yang keluar pada waktu selain dari waktu haid dan nifas. Ia adalah darah yang keluar kurang dari sehari semalam 24 jam atau keluar lebih dari 15 hari. Atau yang keluar lebih dari 60 hari dari masa melahirkan. Dan darah istihadah ini merupakan darah yang mempunyai banyak hukum. Kalau nak dibandingkan antara darah haid dan nifas, istihadah adalah satu topik yang paling rumit untuk dipelajari. Tapi insya-Allah pelan-pelan kita akan mempelajarinya. Kita akan mulakan dengan darah haid yang biasa dialami oleh para wanita. Usia minimum untuk seorang wanita boleh mengalami darah haid adalah 9 tahun Hijri. Dalam kalender, kita ada kalender Islam iaitu kita panggil sebagai kalender Hijriyah dan kemudian kita ada kalender Gregorian ataupun kalender Masihi. Biasanya kalau wanita itu umurnya 8 tahun lebih, anak itu umurnya 8 tahun lebih pada kalender Gregorian ataupun kalender Masihi, besar kemungkinan kalender Hijriyahnya adalah umurnya adalah 9 tahun.
Jadi sebagai contoh, kalau anak kita mengalami keluar darah, dan kita lihat umurnya baru 8 tahun lebih, jangan panik dahulu. Kerana usia minimum seorang wanita boleh mengalami darah haid adalah 9 tahun Hijri. Jadi kita lihat dahulu. Kita lihat kalender, adakah anak kita sudah berumur 9 tahun Hijri. Jika sudah, bererti darah yang keluar dari anak kita itu adalah darah haid. Tapi kalau kita lihat kalender dan dapati bahawa anak kita mengalami darah tetapi umurnya belum lagi masuk 9 tahun Hijri, maka darah apakah itu? Darahnya adalah darah istihadah dan kita tidak boleh anggapnya sebagai darah haid. Maka kita tidak boleh menghukumnya sebagai darah haid. Jadi di sini kita perlu fahami usia minimum adalah 9 tahun Hijri untuk seseorang itu mengalami haid dan kita boleh menghukumi darah itu sebagai darah haid. Dan darah haid itu perlu juga mencapai 24 jam atau kita sebutkan sebagai yaum wa lailah, sehari semalam. Dan darah yang keluarnya spotting atau sedikit-sedikit dan tidak mencapai 24 jam, itu kita tidak melihatnya sebagai darah haid kerana tidak cukup syarat. Syaratnya perlulah darah itu mencapai 24 jam. Minimumnya adalah 24 jam. Jika ianya tidak mencapai 24 jam, maka darah itu yang keluar sedikit itu merupakan darah istihadah. Dan maksimum tempoh bagi darah haid itu adalah 15 hari. Jadi darah yang keluar berlanjutan setelah 15 hari, itu kita tidak boleh menghukumnya sebagai darah haid kerana maksimum batasan darah haid, maksimum batasan darah haid itu adalah 15 hari. Ianya tidak boleh kita anggap sebagai darah haid jika ianya setelah pun melebihi 15 hari, 16, 17, bahkan sampai ke 20 hari. Kita tidak boleh menghukum bahawa darah haid kita adalah selama 20 hari. Antara darah itu, ada darahnya adalah darah haid dan ada antaranya darah istihadah. Dan bagaimana untuk kita tahu antara haid atau istihadah, itulah yang kita perlu pelajari nanti. Dan di sini saya ingin memberitahu kepada para penonton sekalian, untuk menghukumkan kalau darah kita berlanjutan melebihi 15 hari, untuk menghukumkan antara satu adalah haid dan satunya lagi adalah istihadah, ianya bukan semudah kita menghukumi 15 hari darah itu adalah haid, kemudian 16 hari ke atas itu adalah istihadah. Nanti saya akan jelaskan kenapa cara perhitungan seperti ini mungkin akan menimbulkan masalah. Saya akan tunjukkan diagram setelah ini. Mungkin kalau bukan pada segmen ini, pada segmen akan datang saya akan menunjukkan kenapa kita tidak boleh menghukumkan darah haid itu 15 hari kemudian kita kira istihadah dari 16 hari ke atas, kerana ianya akan menimbulkan masalah. Kalau kita lihat diagram, kita akan nampak dengan jelas apakah masalah kalau kita mengikut perhitungan yang seperti itu. Sekarang ini kita berada pada darah nifas, dan darah nifas keluar setelah seorang wanita melahirkan. Dan darah yang keluar setelah wanita itu melahirkan, itu dipanggil sebagai darah nifas. Apakah darah yang keluar ketika wanita itu sedang hamil merupakan darah nifas? Jawapannya adalah tidak. Kerana syaratnya perlulah rahim wanita itu perlulah kosong dari bayi ataupun gumpalan darah ataupun gumpalan daging. Jadi darah yang keluar sebelum seorang wanita melahirkan boleh jadi antara dua.
dalam mazhab Syafi'i, ianya boleh jadi darah haid ketika wanita itu keluarkan darah ketika hamil. Dan ianya menjadi darah haid kalau sifat darahnya seperti sifat darah haid dan mencukupi syarat bagi kita menghukumkan ia sebagai darah haid. Tapi besar kemungkinan darah yang keluar ketika hamil itu merupakan darah istihadah. Dan darah yang keluar ketika hamil biasanya adalah darah yang keluar dengan sebentar sahaja. Dan darah itu kita boleh anggap sebagai darah istihadah. Darah nifas hanya boleh dianggap sebagai darah nifas ketika wanita itu sudah pun melahirkan dan rahimnya kosong dari bayi atau gumpalan darah atau gumpalan daging. Sekarang ini, jangka masa darah nifas itu tidak seperti darah haid. Kalau jangka masa minimum bagi darah haid adalah 24 jam ataupun sehari semalam, tapi bagi darah nifas, jangka masa yang terpendek yang paling minimum adalah lahzah, iaitu sebentar sahaja. Untuk jangka masa yang terpanjang ataupun maksimum jangka waktu bagi darah nifas, menurut mazhab Syafi'i, ianya adalah 60 hari. Selagi mana kita masih berada dalam jangka waktu 60 hari dan masih lagi keluar darah, ianya adalah darah nifas. Tetapi ada beberapa syarat juga. Sebagai contoh, kalau seorang wanita dia mengalami nifas selama beberapa hari, kemudian tiba-tiba darahnya berhenti. Sekarang ini kita perlu perhatikan, berapa lamakah darahnya berhenti? Kalau darahnya itu berhenti selama 15 hari atau lebih, maka darah yang datang setelah bersihnya dia dari darah selama 15 hari atau lebih itu, darah yang baru itu kita anggap sebagai darah haid. Jadi ada bersih 15 hari atau lebih di antara darah nifas dan darah yang baru ini, maka darah yang baru itu dianggap sebagai darah haid. Tapi kalau berhentinya kurang dari 15 hari, sebagai contoh wanita itu nifas selama berapa hari, kemudian darahnya pun berhenti selama 10 hari, dan 10 hari itu kurang dari 15 hari, dan keluar lagi darah, setelah 10 hari tidak ada darah, keluar lagi darah, maka darah itu perlu dianggap sebagai darah apa? Darah itu masih dianggap sebagai darah nifas kalau ianya masih lagi dalam jangka waktu 60 hari. Baiklah, sekarang ini kita akan lanjutkan kepada darah istihadah. Darah istihadah merupakan darah yang kompleks dan rumit untuk dihukumkan, dan terdapat banyak hukum pada darah istihadah ini. Darah istihadah merupakan darah yang keluar bukan pada tempatnya, yang tidak waktu-waktu yang tidak sepatutnya keluar darah, tetapi kita mengalami darah. Dan darah istihadah ini disebut sebagai darah fasad, iaitu darah kotor, ataupun irkun, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Ianya adalah darah penyakit yang keluar pada waktu selain dari waktu haid dan nifas. Kalau darah itu tidak cukup syarat haid, tidak cukup syarat nifas, tidak bersifatkan darah haid ataupun nifas, maka besar kemungkinan darah yang kita alami adalah darah istihadah. Dan darah istihadah ini kita perlu faham bahawa ianya adalah darah yang keluar dari seorang wanita, tetapi wanita itu tidak berada dalam keadaan hadas, tidak seperti nifas ataupun haid. Kalau wanita yang berada dalam keadaan nifas atau haid, wanita itu berada dalam keadaan hadas. Bererti wanita itu tidak boleh melakukan beberapa ibadah seperti salat, seperti berpuasa di bulan Ramadan, seperti berhubungan intim dengan suami. Namun bagi darah istihadah pula, wanita itu dianggap sebagai wanita yang sedang mengalami waktu-waktu suci,
walaupun dirinya sedang mengeluarkan darah. Jadi wanita ini tidak berada dalam keadaan hadas, hanya saja wanita ini sedang menanggung najis kerana darahnya sentiasa keluar. Wanita istihadah boleh melakukan sebagaimana wanita suci lakukan. Wanita istihadah masih wajib solat. Wanita yang mengalami istihadah masih wajib berpuasa di bulan Ramadan dan boleh bergaul ataupun berhubungan intim dengan suaminya. Sebagai satu contoh, seorang wanita mengalami darah yang berterusan selama 2 bulan. Perkara ataupun isu seperti ini berlaku kepada beberapa wanita. Pernah seorang wanita datang kepada saya dan menyatakan bahawa dia keluar darah sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan keluar darah. Sehingga suaminya pun menjadi heran. Suaminya bertanya kepada dia kenapa darahnya tak berhenti-henti. Dan wanita ini selama 2 bulan tidak solat, tidak berpuasa. Dan ketika suaminya ingin berhubungan, dia tidak mahu teruskan kerana dia merasakan dirinya masih lagi dalam keadaan haid. Padahal tidak ada haid yang 2 bulan. Wanita ini sebenarnya sedang mengalami istihadah. Ada bahagian wanita ini, bahagiannya adalah bahagian haid, tetapi bahagian besarnya adalah bahagian istihadah. Dan ketika wanita ini sedang berada dalam keadaan istihadah, wanita ini masih wajib untuk solat, masih wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan ketika suaminya ingin berhubungan, bolehlah mereka berhubungan. Istihadah ini ialah hadas ataupun bukan hadas besar, tetapi hadas kecil. Berarti wanita ini sentiasa dalam keadaan menanggung najis yang sentiasa wujud kerana darahnya sentiasa keluar. Tapi wanita ini tidak berada dalam hadas besar. Dia berada dalam keadaan menanggung najis. Itu yang dimaksudkan dengan hadas yang sentiasa wujud. Ada beberapa sebab mengapa seseorang wanita itu mengalami istihadah. Dan mungkin antara sebabnya adalah darah istihadah itu merupakan petanda ataupun alamat bahawa wanita yang mengalami istihadah sedang sakit secara medikal, secara medis. Dan biasanya kami akan menasihatkan wanita yang mengalami darah istihadah untuk berjumpa dengan pakarnya, berjumpa dengan doktor supaya dapat diperiksa. Tapi ada juga sebab-sebab yang lain. Sebab tekanan, sebab stres sehingga mempunyai ketidakseimbangan pada hormonnya, dan sebab lain juga adalah kerana wanita itu mengambil ubat-ubatan. Ubat-ubatan untuk mencegah kehamilan sebagai contoh, ataupun ubat-ubatan untuk memberhentikan darahnya, darah haidnya. Dan selain daripada sebab-sebab yang baru saya sebutkan, ada juga beberapa wanita yang mengalami masalah istihadah kerana mereka sedang melalui proses menopause. Dan proses menopause ini juga boleh mendatangkan ketidakseimbangan pada hormon dan kemudiannya wanita itu boleh mengalami darah istihadah. Dan dalil tentang darah istihadah sebagaimana yang telah diriwayatkan daripada Fatimah binti Abi Hubaish bahawa beliau telah beristihadah, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, sekiranya darah itu ialah haid, ianya akan berwarna hitam yang biasa dikenali oleh para wanita. Dan apabila ia bersifat sedemikian, janganlah kamu menunaikan solat. Jika ia bersifat sebaliknya, berwuduklah dan bersolatlah. Sesungguhnya ia adalah darah penyakit. Buat segmen yang pertama ini, saya akan berhenti di sini sahaja dahulu. Mudah-mudahan kita berkesempatan untuk bertemu lagi pada segmen yang berikutnya, di mana saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membezakan antara darah haid dan juga darah istihadah. Selain dari itu, ada juga soalan dari para wanita tentang darah yang tersekat-sekat.
Bilakah waktu kita mandi hadas ketika darah kita tersekat-sekat? Perlukah kita mandi secepatnya atau kita boleh menantikan sehingga beberapa hari? Terima kasih kerana mengikuti segmen ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.